أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, meneruskan ulang kaji kita pada juz yang ketiga pada halaman 52, dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita Hari nak ini menerus. Hari ini kita nak sambung juz yang ketiga, halaman yang ke-52 bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah ya, puan-puan, hajah, haji ya, kita bersedia adik-adik ya. Kalau ada yang mungkin belum lagi ke sekolah ya, boleh ambil mushaf, kita buka muka surat 52 untuk sama-sama kita melihat sambungan daripada semalam, di mana pada halaman 51 di hujung itu Allah bercakap tentang ganjaran kepada orang-orang yang bertakwa ya, yang sanggup menguruskan segala cabaran dalam kehidupan, dan mereka ini digelar sebagai apa? Sebagai ibad, sebagai hamba ya. Hamba yang macam mana yang mendapat ganjaran yang amat bagus di akhirat nanti? Allah nyatakan bahawa mereka ini menyatakan ada doa ya, Rabbana innana amanna faghfir lana. Ya Allah, kami ini betul-betul beriman, ampunkan kami dosa kami dan jauhkan daripada azab api neraka. Jadi mereka ini, sifat mereka ini dirakamkan lanjut pada ayat yang ke-17 yang pada hari ini kita ingin semak bersama-sama ya. Bagi tuan-tuan, kita mulakan sedikit dengan doa kita, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untuk kami. Kita baca bersama ayat 17 bersama dengan Ustaz Tirmizi. Silakan. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton sahabat Ahlul Quran yang saya muliakan dan kasihi. Mudah-mudahan kita sentiasa diberikan kesihatan dan kesempatan ruang yang begitu hebat ini untuk kita dapat menikmati kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baik kata-kata inilah yang mudah-mudahan dapat masuk ke dalam jiwa kita, kita mendapat kemanisan membaca Al-Quran, khususnya mendapat kemanisan iman, insya-Allah. Kita akan mulakan daripada ayat yang ke-17 surah Ali Imran ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menyedekahkan hartanya, dan orang yang memohon keampunan pada waktu sahur,
pada waktu suhur, pada waktu sebelum fajar. Ini adalah beberapa kategori ustaz ya, bercerita tentang apakah yang dimaksudkan dengan hamba yang Allah sayangi, bil ibad ya, dalam hujung ayat 15, yang layak untuk mendapat rahmat kasih sayang Allah sehingga dibekalkan ke syurga, jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah. Maksudnya ada tambahan kat situ istilah wa azwajum mutahharah itu kerana dia ada kaitan dengan ayat 14 sebelum itu. Jadi apakah sifat mereka ini? Yang pertama, mereka ini sabar mengerjakan kebaikan, sabar menjauhkan kemungkaran, sabar dalam ujian. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ini membenarkan kepada apa yang dibawakan ayat-ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjejak kepada Abu Bakar As-Siddiq bila Isra Mi'raj, dibenarkan ya, tidak dinafikan, tidak didustakan. Itu yang kedua. Yang ketiganya, wal qanitin, itu adalah orang yang amat taat ya. Yang taat, kalau kita cakap tentang taat, ada perkataan bahasa Arabnya taah, tapi qunut ini ialah dia sebelum apa-apa lagi sudah pun bersedia sedia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah kata sila pergi sembahyang saja, dia sudah bersiap sedia. Bukannya lambat, ya masih taat tetapi lambat untuk menunaikan sesuatu, itu bukan digelar sebagai qanitin. Jadi yang keempat ialah wal munfiqin, menginfakkan hartanya. Dan yang kelima adalah mustaghfirin bil ashar ya, yang kita ingin sama-sama ustaz ya. Sebenarnya ayat 17 ini kita nak jadikan sebagai garis ukur masuk Ramadan nanti. Kalau boleh sabar ketika puasa, kita sadiqin ini, kita membenarkan apa sahaja yang Allah tawarkan kepada kita dengan ar-rayyan ya, dengan segala ganjaran yang ada, menjadi qanitin yang betul-betul bersiap sedia je, waktu dah nak solat isyak dah bersedia, waktu nak sembahyang tarawih dah bersedia, tahajud dah bersedia. Itu qanitin ya. Dan yang keempat, munfiqin, derma banyak-banyak. Dan waktu sahur ustaz ya, bukan sekadar pada bulan Ramadan, tetapi kelebihan pada bulan Ramadan kita bangun untuk suhur, untuk makan pagi itu, gunakan ya, sambil makan kurma, sambil makan apa ustaz ni? Ustaz biasa sahur makan apa ustaz pagi-pagi? Pastinya kurma lah. Kurma ya. Okey. Kena sulam jugalah. Oh, kena ada apa? Kena ada lain juga ya. Ya, tom yam masak. Oh, masya-Allah. Okey. Jadi jangan lupa, jangan tinggalkan untuk istighfar pada waktu itu. Kerana apa? Kerana ini adalah sifat hamba yang disayangi, yang Allah janjikan dengan kebaikan. Inilah panduan daripada halaman 52, diikuti dengan kesaksian yang sebenar-benarnya tentang keesaan Allah datang daripada tiga, iaitu Allah, para malaikat dan orang yang berilmu. Sebabnya My Quran Time kita belajar ilmu daripada Al-Quran ini untuk kita bersyahadah, untuk membenarkan kesaksian kita bahawa ya Allah, memang saya saksi bahawa segala apa yang ada ini adalah kehebatanmu, keesaanmu. Jadi ini Allah angkat ya, maksudnya orang berilmu Allah angkat sama level dengan para malaikat dan juga Allah sendiri. Kerana apa? Kerana kesaksian pada Allah ini adalah satu maqam, satu status yang amat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah halaman 52 dan disambung lagi dengan peringatan daripada Allah tentang budaya orang-orang yang dapat kitab tetapi mungkin mereka ini tidak perhatikan ya, tidak perhatikan pada halaman 53. Dan di hujung itu ayat 29 Allah mengatakan jangan sembunyikan isi daripada kitab. Kita baca ayat 29 pada halaman 53. Silakan ustaz. Baik. Kita berpindah kepada halaman yang ke-53 ayat yang ke-29. Auzubillahi minasyaitanir rajim. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير
Sadaqallah. Katakanlah jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu nyatakan Allah pasti mengetahuinya, dia mengetahui apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Pada halaman ini sebenarnya bermula dengan ayat di atas, ayat 23 itu, tidakkah engkau memerhati orang yang telah dibagikan Taurat, mereka itu berpaling. Ya, mengapa mereka berpaling? Pasal mereka ini ada perkara yang dia nak, dia suka, dia pilih, ya, dia kata bahawa kami ni alah kalau masuk ke neraka pun beberapa hari saja. Dia berpendapat dengan sesuatu yang tidak ada asas di dalam kitab. Jadi Allah menyatakan bahawa siapa yang bagi tahu cerita itu, tapi sebenarnya kamu yaftarun saja pada ayat 24. Jadi Allah membawakan kepada kita bahawa keesaan kepada Allah, kekuasaan Allah inilah yang perlu kita imani, ketauhidannya. Dan salah satu tanda ketauhidan ini ialah kita tidak membuat-buat cerita, ya, membuat-buat perkataan Allah, dan juga kita rasa bahawa Allah tak tahu. Ya, padahal Allah tahu segala-galanya, Allah berkuasa, itu yang dinyatakan pada ayat 29. Apa sahaja yang kita sembunyikan, apa yang kita nyatakan, semuanya ya'lamhullah. Allah tahu. Dengan ini ketauhidan kita yang jelas ini menyebabkan kita tidak bermain-main dengan kitab. Ya, kalau zaman Yahudi itu, Bani Israel itu adalah kitab Taurat ataupun Injil pada zaman Nabi Isa. Ini adalah antara isi daripada surah Ali Imran, menyatakan tentang al-haq dan menyatakan kebenaran kepada siapa? Salah satunya kumpulan mereka yang digelar sebagai ad-dallin, iaitu yang disesatkan di kalangan orang-orang Nasrani. Jadi kalau seseorang itu betul-betul ingin ikut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nyatakan pada halaman 54, tandanya apa? Bukan sekadar dia beriman pada Nabi Musa sahaja, beriman kepada Jesus ataupun Nabi Isa sahaja, tapi ayat 31 memberi panduan kepada kita. Jom kita baca ayat 31. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitanir rajim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Sadaqallah. Surah Al-Azim, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku, nescaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini adalah panduan bagaimana untuk berpegang kepada Al-Haq. Ada orang yang kata bahawa saya berpegang pada Al-Haq, beriman kepada Allah semata-mata, saya tak payah ikut Rasul. Anti hadis Ustaz, ya. Jadi ini adalah orang yang sebenarnya tak baca Quran kot. Kan? Kalau baca Quran, dekat sini dah jelas dah Quran cakap, kalau nak cinta sangat pada Allah, fattabi'uni, ikut dekat-dekat, bukan ikut jauh-jauh, ya, ikut dekat-dekat. Kepada siapa? Ni itu merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan cintai kita dan Allah akan ampunkan dosa. Ikut, kita ada niat nak ikut pada Nabi dekat-dekat. Nabi amat prihatin pada umatnya, kita pun nak ikut sunnah tersebut. Nabi suka makan dan sunnahnya makan tangan kanan, kita makan tangan kanan. Kita Nabi buat persediaan untuk Ramadan, kita pun buat persediaan untuk Ramadan. Maksudnya kita ikut dekat-dekat sunnah Nabi. Allah janjikan dua perkara, Allah cintai kita dan Allah ampunkan dosa kita. Allah kata Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini adalah sebagai satu pengenalan penting, terutama bila membawa kepada kisah
kelahiran seorang insan namanya Maryam, ya, yang disampaikan pada ayat ke-35, ya, ataupun ayat 35 ini, dan diteruskan kisah tentang kelahiran Maryam dijaga oleh pak ciknya Zakaria. Dan pak ciknya ini dia tengok ada anak saudara, dia pun nak anak, ustaz, ya. Jadi apakah doa Nabi Zakaria? Kita baca daripada ayat 38 halaman 55, insya-Allah. Silakan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Sadaqallahu. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya di mihrab, ya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik daripada sisimu, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Nabi Zakaria, ustaz, ya, dah tua, tak ada anak, ya, tak ada anak. Dan kalau nak ikut logiknya, mungkin dah tak ada anak dah disebabkan isterinya yang tidak subur, ya. Maka dalam ayat yang ke-39 itu, malaikat membawakan, menyeru, menyatakan bahawa ada satu berita gembira, ya, berita gembira. Tetapi pada waktu itu, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Apa tandanya? Apa kepentingan ayat ini? Ialah berita gembira itu diberikan ketika Nabi Zakaria berdiri menunaikan solat di mihrab, di tempat solat itu sendiri. Pedoman untuk kita apa? Jika ada sesuatu perkara yang kita ingin dalam hidup kita nampak seperti mustahil, jangan lupa solat. Jangan lupa untuk kita memohon kepada Allah, lagi serius kita untuk solat. Kita solat fardu, tetapi kita lagi mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya Allah memberikan, kerana Allah berkuasa. Allah berkuasa, dan ini adalah kisah tambahan untuk memaknai kepada kelahiran seorang insan. Seorang insan selepas ini. Namanya siapa? Kalau Zakaria itu rasa macam tak ada anak, boleh ada anak. Selepas ini Allah boleh jadikan seorang anak walaupun tidak ada seorang ayah. Ya, jadi ini adalah perkara yang kita boleh lihat pada ayat 46 pada halaman 56. Mari kita tengok sama-sama ayat pendek 46 itu, ustaz, ya. Bercerita tentang kelahiran seorang insan yang namanya siapa? Jom kita baca dahulu ayat 46. 46, okey. Baik. Saya rasa untuk ulang kaji, ustaz, kita betul-betul tough, kita terus baca terus, dia tak ada orang kata apa, bunga-bunga dah, terus point tu, dia terus dia tengok cerita terus je, ustaz, ya. Ulang kaji bersama tuan-tuan, silakan. Mudah-mudahan Allah beri suara yang sihat, insya-Allah, dan juga Ustaz Fas, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويكلم الناس في المهد وكهلا ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. Dan dia berbicara dengan manusia ketika di dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk orang-orang yang soleh. Siapakah dia? Nabi Isa Ibnu Maryam, iaitu seorang insan yang lahir tanpa bapa. Dan dalam kita berbincang tentang perkara ini, kita tahu bahawa Allah sudah memulakan dengan kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini isterinya tidak subur, aqira, yang disampaikan dalam ayat yang ke-40. Tetapi walaupun tidak subur, sudah tua, Allah boleh menghadiahkan seorang anak. Maka bila bawa kepada kisah Maryam ini, mungkin lagi pelik disebabkan tidak ada ayah. Dan
disampaikan lagi pada ayat lain di mana sebenarnya Nabi Adam juga lagi pelik, iaitu tidak ada ayah, tidak ada ibu, lahir di atas muka bumi ini. Jadi segala perkara pelik tidaklah pelik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah yang berlaku pada Nabi Isa, dan dia berbicara dengan manusia ketika dalam buaian dan ketika sudah dewasa. Ada dua. Ketika Mahdi di dalam buaian itu memang pelik, tapi yang keduanya ialah wakahla. Wakahla ini ustaznya bercakap ketika sudah dewasa. Dewasa ni kalau kita dah boleh bercakap itu tak berapa pelik. Jadi mengapa Allah rakamkan di dalam ayat ini? Kerana Nabi Isa ini dia bila dah sampai dewasa, sampai satu masa ustaznya ditarik oleh Allah SWT dan akan muncul kembali. Yang inilah antara dalil menunjukkan bahawa Nabi Isa akan kembali ke muka bumi ini dalam keadaan dia masih belia, kembali semula, dan dia berbicara kepada manusia. Kerana apa? Kerana beliau diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara jasadi, jasad dan rohnya diangkat oleh Allah dan akan dikembalikan di akhir zaman. Dan berada di kalangan siapa? Dia bukan berada di kalangan orang Yahudi, di kalangan orang Nasrani, tetapi wa minas salihin, di kalangan orang-orang yang soleh. Jadi dalam ayat 47 bercerita tentang kata ibu Isa, iaitu Maryam berkata, ya Tuhanku, macam mana aku nak dapat anak padahal aku ni tidak pernah disentuh, walam yamsasni bashar, qala kadzalik, qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Allah boleh buat sama seperti perkataan yang diucapkan pada ayat 40, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Allah nak buat mudah. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila ditentukan, Allah cakap apa? Kun fayakun. Jadi inilah perkara yang disampaikan pada halaman 56 ini, tentang apakah mukjizat Nabi Isa, boleh bercakap ketika kecil, kemudian nanti kembali balik ke atas muka bumi ini. Dan pada ayat 49 itu boleh contohnya menjadikan daripada tanah itu sesuatu berbentuk burung, lalu tiup dan hidup dengan izin Allah. Ada perkataan biiznillah. Penting sangat kita beri perhatian perkataan biiznillah berulang kali dalam ayat 49 tuan-tuan, Kerana apa? Kerana ada orang kata bahawa wah hebatnya ini Jesus Isa ini adalah son of God. Contohnya anak Tuhan. Tetapi sebenarnya itu dengan izin Allah. Ayat 51, sesungguhnya Tuhanku, Tuhanmu adalah Allah. Itu Nabi Isa yang nyatakan. Nak menceritakan Nabi Isa ini bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tetapi adalah hamba, ajak semua orang menjadi hamba kepada Allah. Ini pelajaran 5 halaman. Kita kembali semula mengulang kaji halaman 57 sebentar lagi. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن
Sadaqallahul Azim. Kita kembali dalam My Quran Time untuk ulang kaji pada juz yang ketiga pada hari ini, dan kita bersyukur Ustaz ya, kita makin terus mencapai ataupun kita memahami apa yang ada di dalam Al-Quran bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, dan kita bersama dengan rakan-rakan kita di online sebentar lagi untuk kita dengar tadabbur ayat 59 yang maksudnya sesungguhnya perumpamaan Isa bagi Allah seperti Adam. Dia menciptakannya daripada tanah, kemudian dia berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kita nak dengar tadabbur daripada Coach Jamil online. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Fazrul, Ustaz Tirmizi. Ayat ini menjadi petunjuk kepada orang yang tertanya-tanya bagaimana Nabi Isa AS diciptakan. Allah bagi perumpamaan penciptaan Nabi Isa seperti Nabi Adam. Bila mana Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala berkata, kun fayakun, jadi maka jadilah. Tuan-tuan puan, kun fayakun, jadi maka jadilah. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Coach Jamil. Ini adalah ayat yang sesuai ya. Kalau katakanlah Coach Jamil, tuan-tuan sekalian pergi ke church, pergi ke gereja berjumpa dengan padri ke apa ke, boleh hadiahkan ayat ini Ustaz Tir. Bacakan pada dia, setuju tak bahawa Nabi Adam manusia? Setuju ya. Nabi Isa itu setuju tak dia ni lahir daripada Maryam? Setuju. From Mary contohnya. Maka bacakan ayat ini, dan ayat ini untuk sebagai hujah. Ayatnya pendek tetapi hujah yang mantap untuk menyatakan bahawa sama sahaja, malah lebih daripada itu sepatutnya. Kalau kagum pada Nabi Isa, patut kagum pada Nabi Adam Ustaz ya. Nabi Adam tak ada ayah, tak ada ibu, ada. Kan? Nabi Isa tidak ada ayah semata-mata. Jadi Allah menyatakan bahawa kun fayakun, itu adalah keimanan kepada kita bahawa Allah berkuasa. Jangan kita ragu-ragu lagi bahawa sebenarnya ada kebenaran kot kalau percaya kepada Jesus Christ ataupun agama Nasrani. Itu bukan. Ini adalah ketetapan al-haq yang jangan dirasakan rasa mumtarin pada ayat 60, iaitu rasa ragu-ragu lagi. Baik. Jadi pada halaman 57 ayat ataupun seterusnya ini kita dah mula bercakap tentang dalam surah Ali Imran ini tentang kisah Nabi Isa sebagai satu hujah kepada orang-orang yang dhalin, yang sesat di kalangan Nasrani. Dalam masa yang sama Allah mengajarkan kepada kita al-haq dan kebenaran dan prinsip. Kita lihat pada muka surat 58 pada ayat yang ke-67 ya, kita akan baca bagaimana al-haq yang ada ini bukan sekadar pada Nabi Muhammad tetapi juga kepada Nabi Isa, juga kepada nabi-nabi sebelum ini termasuk Nabi Ibrahim. Kita baca ayat 67 dulu Ustaz. Silakan. Auzubillahi minasyaitanir ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Sadaqallah. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, Hanifa, ya, Hanif, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Kita dengarkan tadabbur online bersama Ustaz Syafiq. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul dan juga Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat ini Allah mengingatkan saya tentang Nabi Ibrahim bukanlah pemeluk agama Yahudi maupun Kristian, akan tetapi Nabi Ibrahim adalah seorang yang teguh pendirian dia sebagai seorang Muslim yang taat pada perintah Allah, dan dia juga bukan daripada golongan orang musyrik. Saya jelas untuk ikut jejak langkah Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Allahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syafiq pada ayat 67 ya, untuk menafikan kepada pelbagai perkara-perkara kufur syirik, iaitu kalau daripada agama samawi Ustaz ya, Kristian dan Yahudi. Asalnya mereka ini dapat kitab tetapi mereka menyeleweng, bukan, dan juga tidak terlibat ya. Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, itu juga bukan seorang yang syirik kepada Allah. Ini mesej kepada orang-orang musyrik di Mekah
Kalau katakan Yahudi Nasrani itu mungkin kepada mereka yang berada di Madinah yang mendengar, mereka kata saya ingatkan Abrahamic faith. Ada yang kata guna istilah itu, keimanan, kepercayaan daripada Nabi Ibrahim melahirkan Yahudi, Nasrani, ataupun melahirkan Islam, melahirkan apa lagi? Melahirkan orang-orang musyrik di Mekah. Maksudnya pasal mereka kata kami juga bertawaf macam Nabi Ibrahim. Semua nak claim, semua nak menuntut kami ni ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Tapi sebenarnya ini bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanyalah hanifan musliman, Muslim sejak sedia kala, ya. Jadi ini keimanan agar kita tidak terlibat dalam apa istilahnya interfaith dialog, boleh ya, dialog antara kepercayaan, tetapi kita tidak menyamaratakan, istilahnya pluralism misalnya. Pluralism ni menyamaratakan agama bahawa sama je. Tidak sama. Sebenarnya Nabi Ibrahim hanya Islam apabila kita melihat kepada sejarahnya sepanjang Al-Quran. Jadi kita meneruskan pada halaman 59 bila kita melihat kepada pembersihan kepada keimanan itu kepada ahli kitab. Allah menyeru kepada ahli kitab ini, ya, apakah kerancuan, ya, kerosakan yang mereka laksanakan, dirakamkan pada ayat 71. Ini untuk kita ambil pelajaran, terutama bagi mereka, kita semua yang belajar Al-Quran, adik-adik yang pergi belajar agama. Kita nak memastikan kita tidak terperangkap jadi seperti tokoh agama yang dinyatakan pada ayat 71. Jom kita baca ayat 71. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya? Mari sama-sama kita dengarkan tadabbur ringkas daripada Cikgu Mas online. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Dalam ayat ini memperingatkan saya tentang sikap ahli-ahli kitab, iaitu yang pertama, mereka berani mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan, mengubah ayat-ayat Allah. Dan yang kedua, mereka telah menyembunyikan kebenaran, iaitu kerasulan Rasulullah SAW, sedangkan mereka mengetahui sebenarnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Cikgu Mas. Kalau Cikgu Mas baca ayat 71 ini, Cikgu Mas sebagai cikgu, ya, apa pelajaran tazakkur yang boleh kita ambil? Nak cubalah kali ini dengan Cikgu Mas. Jadi pelajaran daripada saya, kalau sebagai guru di sekolah untuk mengajar, kita tidak boleh menyembunyikan kebenaran, tidak boleh menyembunyikan fakta, tidak boleh membalik-balikkan, ya. Kalau benda itu kebenar adalah benar. Subhanallah. Terima kasih diucapkan pada Cikgu Mas. Mesej kepada cikgu-cikgu, ya, saya juga cikgu lah, ya Ustaz, ya. Kita sama mendidik, ya, di rumah, di sekolah, di mana, di TV ini tak boleh sembunyikan. Kalau benda tu dah benar, perlu dimaklumkan, tidak boleh dicampur adukkan, ya. Untuk kalau kita lihat kepada sejarahnya, ahli kitab ni dia ada interest, dia ada kepentingan. Kalau katakan dia cakap terlampau jujur sangat, nanti kena tarik projek Ustaz, ya. Tak dipanggil lagi sebagai penceramah. Jadi itu yang disampaikan pada ayat 71, ya, sebagai pelajaran kepada kita. Dan diteruskan lagi, ya, pada halaman 59 itu pada ayat 75 masih wa min ahlil kitab min intaman hubiqintar, ya, iaitu jika engkau meminjamkan kepadanya harta yang banyak, nescaya dia mengembalikan kepadamu. Tetapi ada pula mereka yang meminjamkan kepadanya 1 dinar, dia tidak kembalikan. Jadi ada isu integriti, isu amanah, kerana mereka ni dipercayai. Mereka ni orang agama. Jadi dalam masyarakat, orang agama ni akan dianggap tinggi, dipandang mulia. Tetapi kita sebagai orang yang diberi kepercayaan itu, jangan dirosakkan kepercayaan itu. Jadi ini pelajaran daripada halaman 59. Kita nak bergerak kepada halaman 60.
Kali ini kita nak melihat kepada salah satunya tentang masih lagi Allah menegur kepada golongan mereka yang terutama yang diberikan ilmu agama, ya. Kalau dalam ayat 79 ini pada nabi, ustaz, ya, amarannya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah untuk memastikan kebenaran ini tidak dimanipulasikan. Macam mana ia dimanipulasikan? Salah satunya adalah oleh tokoh agama. Jadi surah Ali Imran ini memang amat serius. Kristian wujud adalah kerana tokoh agama yang memanipulasikan ajaran, ya, tokoh agama, bukan orang biasa-biasa. Orang biasa diikut je kepada orang yang beragama. Jadi mari kita baca sama-sama disiplin pada ayat 79. Silakan ustaz. Auzubillahi minasyaitanir ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. sadaqallah. Surah Al-Azim ayat 79. Tidak mungkin bagi seorang yang telah diberikan kitab oleh Allah, diberi hikmah, diberi kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah hamba, jadilah kamu penyembahku, bukan kepada penyembah kepada Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah, Rabbaniyin, kerana kamu mengajarkan kitab dan kerana kamu mempelajarinya. Apakah mesej dalam ayat 79 surah Ali Imran ini? Kita bersama dengan Ustazah Amirah online. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat 79 surah Ali Imran ini, Allah mengingatkan saya dan kita semua bahawa mana mungkin seorang Nabi ni menyuruh manusia menyembah dirinya sendiri. Tapi Nabi ni adalah orang yang menyuruh supaya kita menjadi hamba yang Rabbani. Hamba yang Rabbani ni bermaksud yang hanya menyembah Allah dengan ilmu dan amal yang sempurna. Kerana Nabi lah yang mengajar isi kandungan Al-Quran dan mempelajarinya. Wallahu a'lam. Saya mungkin nak bertanya dengan Ustazah Amirah, ya. Ustazah, sebenarnya untuk kita pada tahun 2021 ni, apa pelajaran satu perkara yang kita kena ambil peringatan ataupun perlu kita laksanakan berteraskan ayat 79? Untuk tahun 2021 ni pengajaran yang kita kena ambil daripada ayat 79 ni, kita kena beriman dengan Nabi yang sebenar lah. Maksudnya jangan percaya dengan segala berita-berita yang tidak benar. Okay. Dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi sendiri. Dan menjadi hamba yang Rabbani. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustazah Amirah, ya. Ustaz, apa yang disampaikan tadi iaitu ikut pada Nabi, ya, dan kita juga membaca Al-Quran ini, ya, ikut betul-betul, jangan sampai kita mengidolakan, ya, seseorang itu sehingga kita rasa bahawa kita nak ikut manusia bukan nak ikut pada Allah SWT, ya. Ini ya caranya kita mengajar Al-Quran dan juga belajar. Bima kuntum tadrusun ini belajar dalam keadaan yang berstruktur sebenarnya, ya. Itu sebabnya dalam My Quran Time kita ambil satu halaman pasal kalau kita tidak belajar ikut silibus, malah sekarang ini ustaz kita ulang kaji pula, ya. Betul. Pasal kalau tidak ikut silibus, kita mudah dimanipulasi oleh siapa? Oleh orang lain. Orang lain kata sebenarnya dalam Quran ni kalau kita tak solat pun tak apa, nanti masuk syurga juga. Masuk syurga pun, masuk neraka tu berapa hari je, lepas tu masuk syurga juga. Kalau tak solat, bunuh orang ke tak apa, asalkan Islam. Dia bagi pendapat begitu, ya. Sebenarnya pendapat begitu hampir-hampir seperti orang Yahudi ataupun orang Kristian punya pendapat. Dia rasakan bahawa register Islam saja terus masuk syurga. Ya, jadi kita mudah dimanipulasi oleh orang lain, tetapi bila kita berstruktur belajar daripada Alkitab sebagai sumber perlembagaan, insya-Allah kita menjadi golongan Rabbani. Maksudnya fokus kita adalah Rabb.
kepada Allah, bukannya kepada tokoh-tokoh yang kita kagum percakapan mereka, selebriti, pada penceramah, sehingga kita mengangkat pendapat dia lebih tinggi ataupun sama tahap dengan Alkitab yang ditegur oleh Allah. Ini cara bagaimana untuk kita kekal bersama kebenaran, ya, setia bersama kebenaran. Inilah yang diajar dalam surah Ali Imran. Baik Ustaz, kita nak bergerak lagi, ya, kepada halaman akhir juz yang ketiga. Kita ada masa sedikit, ya, kita baca daripada ayat 85. Ayat 84 itu bercakap tentang seruan kepada Nabi. Banyak perkataan kul dalam surah Ali Imran ini Ustaz, ya. Untuk maklumat tuan-tuan, kalau Allah suruh cakap kul itu maksudnya kita kena kuatkan, pasakkan dalam hati kita isi-isinya itu, dan kemudian kita kena sampaikan pada orang lain. Pasal apa? Kalau kita tak sampaikan, orang tak tahu kebenaran ini. Ya, sebagaimana dalam ayat yang 84, kami beriman pada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub, anak cucu mereka, dan apa yang diberikan pada Musa, Isa dan para nabi daripada Tuhan mereka, kami tidak membezakan. La nufarriq. Itu penting. Ya, apa maksudnya? Ialah kita tidak macam orang Kristian, dia pilih Nabi Isa, dia tolak Nabi Muhammad. Kita tak macam orang Yahudi, pilih Nabi Musa, tolak Nabi Muhammad. Tapi kita terima semua nabi, wa nahnu lahu muslimun. Ayat 85 ini menceritakan hakikat yang diterima oleh Allah adalah Islam. Mari kita baca sama-sama 85. Auzubillahi minasyaitanir ومن يبتغي غير الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ayat yang pendek, tetapi kita ingin melihat tadabbur daripada Puan Salwa online. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat ini mengingatkan saya dan keluarga saya supaya dan umat Islam Suria, dan ayat ini mengingatkan saya dan manusia yang lain supaya jangan mencari agama selain pada agama Islam. Kerana sekiranya saya mencari agama lain, saya akan mendapat kerugian di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Puan Salwa. Kita kena bersungguh-sungguh. Ya, bertari itu kita berusaha mencari Islam, ya. Pasal apa? Pasal kalau ia tidak dicari bersungguh-sungguh sambil lewa sahaja, maka kita digelar sebagai orang yang rugi di akhirat. Di dunia ini dikira sebagai orang yang tidak diterima, ya, tak diterima, tidak dialu-alukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita guna oksigen kita dapat makan, tetapi macam orang datang bertamu Ustaz, ya. Orang kita jemput tiba-tiba rasa macam lapar, pergi kenduri tempat orang tak jemput kita boleh makan. Tapi tetamu tuan rumah tu tengok, saya macam tak kenal lah dia ni, kan, dia ni siapa kan. Dan kalau kita dipandang oleh tuan rumah macam tu, kita pun rasa tak berapa nyaman ketika makan di tempat tersebut. Jadi bercakap tentang makan ini, mungkin tuan-tuan pun dah nak makan sedikit lagi, ya. Kita berada di penghujung rancangan kita pada hari ini. 10 halaman kita dalami daripada juz ketiga. Moga-moga Allah terima, Allah yuqbal, ya, Allah terima dengan sebenar-benarnya. Kita berdoa pada Allah dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami mentadabburi, membaca ayat-ayat-Mu, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk kami melangkah masuk ke bulan Ramadan, ya Allah. Ya Allah, berilah kami dalam keadaan khusyuk dan berfokus dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami berpuasa, sentiasa kami berqiyam, membaca Al-Quran, kami berinfak, memberi makan,
dan untuk sentiasa kami lakukan amal-amal soleh di bulan Ramadan nanti ya Allah. Ya Allah, angkatkanlah darjat kami ya Allah kepada martabat darjat ihsan ya Allah. Amin ya rabbal alamin walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa kita pada hari ini tuan-tuan sebagai tanda taubat kita. Inilah antara isi daripada halaman 61. Allah menyatakan illal ladzina tabu mim ba'di dzalik wa aslahu. Ya, kita bertaubat, kita baiki dengan kita memahami al-Quran. Inilah kesedaran yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan al-Quran. Kita ingin kembali kepada ajaran al-Quran. Kita ingin baiki masyarakat diri dan keluarga kita dengan al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang dalam nombor yang tertera dan kita terus ingin gerakkan tabung ini kerana tabung ini bukanlah untuk sesiapa tetapi untuk kita menyumbang dan mendapat bantuan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu kembali dalam jam 5, jam 10 malam dan juga 6 pagi insya-Allah, menyambung lagi pada hari esok juz keempat. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas untuk kita sama-sama istiqamah menjadi golongan Rabbani, mengajar Quran dan juga belajar secara berstruktur. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.